Genap setahun Datuk Seri Mohamad Sabu menjadi Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan sejak dilantik pada 3 Disember 2022. Ini antara pencapaian dan inisiatif yang dilaksanakan. Selesai masalah bekalan telur ayam yang hilang di pasaran dan berlanjutan hampir setahun semasa pentadbiran Ismail Sabri. Beliau berjaya selesaikan dalam tempoh 2 bulan melalui intervensi jangka pendek iaitu import dari luar. PMX dan KPKM berjaya mendapat persetujuan bernas untuk memberikan bantuan khas RM60 juta kepada pesawah selain perkongsian 30% dari keuntungan bersih bernas. Seramai 240,000 pesawah telah mendapat manfaat. Nangka Malaysia berjaya diekspor ke negara China setelah usaha 20 tahun dibuat. Protokol laluan pasaran nangka segar ditandatangani pada April 2023 dan ekspor pertama sampai ke China pada bulan September 2023. Dijangka nilai ekspor akan mencecah RM22 juta menjelang tahun 2025. Jualan agro madani dengan penjimatan hingga 30% barangan keperluan harian pada harga yang cukup murah untuk pengguna yang terkesan. Pada musim perayaan tahun ini bekalan ayam, daging dan telur ayam mencukupi dan tiada sebarang masalah atau kenaikan harga di sepanjang bulan Ramadan, Aidilfitri dan Aidiladha tidak seperti tahun sebelumnya. Peningkatan mendadak permintaan beras putih tempatan akibat kenaikan harga beras dunia. Untuk mengatasinya maka Ops Jamin dijalankan dan intervensi lain melibatkan antaranya edaran melalui Farmer, pemberian subsidi RM950 per tan untuk beras import Sabah, Sarawak dan Labuan. Kontrak kerajaan diarahkan menggunakan beras import supaya beras tempatan dapat disalurkan kepada pengguna dan penguatkuasaan Ops beras tempatan dilaksanakan. Kerajaan berusaha meningkatkan produktiviti padi dengan model sekincan. Hasil padi per hektar meningkat di 2 lokasi percubaan dari 7 ke 10.45 tan metrik di Kampung Lat 1000 Perlis dan dari 4 ke 7 tan metrik di Besut Terengganu. Penuaian padi projek mini sekincan di Kampung Lat 1000 Perlis merupakan hasil tertinggi di kawasan Mada sejak 30 tahun iaitu hasil purata 10.45 metrik tan per hektar untuk tingkatkan pengeluaran padi. Usaha penanaman padi 5 musim 2 tahun berbanding kini 2 musim setahun dimulakan dengan pelaburan RM3 bilion diluluskan untuk pembinaan infrastruktur pengairan tersier. Subsidi harga padi untuk pesawah naik dari RM360 kepada RM500 per tan untuk tingkatkan pendapatan pesawah. Ini meringankan beban kos penanaman dan sara hidup pesawah. Inisiatif ini penting untuk menaikkan semangat pesawah dan menarik minat pesawah muda sekaligus memastikan keterjaminan makanan. Harga lantai belian padi naik kepada RM1,300 setelah mendengar rungutan pesawah padi. Ini kerana harga belian oleh pengilang telah diturunkan kepada tahap minimum RM1,200 per tan metrik sedangkan sebelum ini harga belian oleh pengilang jauh lebih tinggi. Sabah dan Sarawak akan dijadikan negeri jelapang padi untuk tingkatkan pengeluaran padi yang kini menyumbang 4% sahaja. 55,000 hektar tanah telah dikenal pasti. KPKM juga berjaya mengatasi sekatan ekspor beras apabila kerajaan India telah benarkan Malaysia mengimport 170,000 metrik tan beras putih bukan basmati setelah beberapa siri rundingan. Kerjasama antara negara untuk sekuriti makanan, siri lawatan ke Indonesia, China, Rusia, Kyrgyzstan, Itali dan Hungary untuk teroka kerjasama untuk pastikan sekuriti makanan negara terjamin dan di tahap terbaik. Tidak semua inisiatif pertanian dapat dihasilkan dalam negara dengan kos yang lebih efisien. KPKM telah luluskan 18,800 permohonan subsidi bernilai RM1.69 bilion kepada penternak ayam daging dan ayam penelur untuk atasi kenaikan kos pengeluaran seterusnya menstabilkan harga ayam dan telur. Kerajaan berusaha menstabilkan semula industri ternakan ayam melalui penamatan harga kawalan dan subsidi ayam setelah bekalan ayam pulih. Ini bertujuan mewujudkan persaingan yang lebih sihat dan mengurangkan campur tangan kerajaan untuk industri berkembang. Harga ayam purata pada setelah langkah ini dibuat berada pada RM8.51 per kilogram. Untuk tingkatkan tata kelola dan kurangkan korupsi, diwartakan Pertubuhan Peladang Kebangsaan, NAFAS, dan Persatuan Nelayan Kebangsaan, NEKMAN, sebagai badan awam dalam Akta SPRM. Kerajaan melancarkan program Zero Late Delivery untuk atasi kelewatan penghantaran baja yang menyebabkan masalah kepada pesawah. Hal ini telah ditegur oleh Ketua Audit Negara dalam pentadbiran lepas. Selepas program ini dilancar, tiada kedengaran lagi masalah lewat. Sistem bersepadu Big Data Pertanian Negara diusahakan untuk menambah kecekapan pengurusan pertanian negara. Bancian Pertanian Negara akan dimulakan dan enakmen pendaftaran petani negeri-negeri telah dipersetujui untuk digubal.
Pemberian Geran Agropreneur diagihkan dengan 466 peserta berumur 18 hingga 40 tahun menerima geran dalam bentuk barangan berkaitan pertanian bernilai RM20,000. Hikmat nasihat teknikal dan latihan juga disediakan. 5 fokus utama digariskan iaitu perkasa industri aquakultur, perluas penternakan lembu feedlot, penanaman jagung bijian, tingkat penglibatan belia dalam pertanian, perkasa institut latihan pertanian.